Muhammad Hanif. Balqis ada ni? Balqis? Ada kan? Tak, Balqis ni. Balqis yang tulisan Cina tu. Huisan. Dah keluar ke? Tadi ada. Balqis Li Huisan. Tak ada. Tadi ada sekejap dia masuk. Tak apa. Masih lagi menunggu. Ataupun saya ambil masa 2 minit ni. So ada kata Ustazah tu lama masuk. So mungkin dia sebagai penonton saja. So nanti saya perkenalkanlah untuk akhir kelas nanti. Yang tolong ingatkan So ni bab yang ke-9. Pelajaran 9. So saya tunjukkan kita punya PowerPoint macam biasa. Pembentangan saya. Sementara tu yang baru masuk kena tulis nama dan kelas. Boleh nampak saya punya presentation? Boleh nampak slide? Boleh. Nanti kalau ada masalah PowerPoint beritahu Saya pinkan dekat skrin sekejap. Saya punya PowerPoint. Okay, kita mulakan kelas kita PDPC online kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. Macam biasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, zikir petang macam biasa. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi yang wa rasulah, yang maksud aku redha Allah itu sebagai Tuhanku dan agama Islam itu sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Itu yang pertama. Okay, untuk pelajaran hari ini, pelajaran yang ke-9. Ni ada siapa-siapa yang ada buku teks digital, boleh tengok di muka surat surat 52. Ini bidang hadis ni So ini bidang hadis untuk surat yang 52 sehingga kita bincangkan sehingga 58. So nanti ada tugasan untuk disiapkan. Anda kata yang masuk hari ni boleh siapkan terus, so boleh jimat masa. Kalau tak, nanti awak kena buat pada hari Jumaat. Itu yang pertama lah. Untuk tajuk kita hari ini, sebenarnya tajuk ni seronok kenapa dia tak besar? Sekejap. Saya salah share. Sharing kali. Tak besar. Kalau Ustazah dah masuk, nanti tulis kat chat. Saya ialah Ustazah praktikal lah. Nanti tulis kat situ. Saya tak cam lah siapa. Okay. Sebenarnya tajuk ni seronok kita bincangkan. Sebab dia melibatkan kita punya perbuatan seharian ataupun perbuatan kita di sekolah ataupun amalan kita di sekolah. Munkar dicegah, hidup berkat, tu yang pertama untuk kita tajuk. Yang kedua, untuk hadis, saya bacakan dia punya hadis ni yang di dalam muka surat 52 So yang tak ada boleh rujuk dalam saya punya slide.
Saya bacakan sedikit dia punya bacaan dan dia punya terjemahan. An Abi Sa'idin Khudri. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'ay minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalikal adhaful iman. So saya bacakan dia punya terjemahan dekat bawah tu. Man ra'a minkum munkaran, sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Tu kalimah yang kedua. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, bermaksud sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Fazalika adhaful iman, dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Yang ni untuk dia punya spektrum ilmu, siapakah Sa'id Al-Khudri ni? Abu Sa'id Al-Khudri adalah salah seorang pakar hadis dalam kalangan sahabat. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Beliau berasal daripada kaum Ansar. Ini kaum Ansar ni macam kita dah tahu, ada kaum Muhajirin daripada Mekah dan kaum Ansar memang menetap di Mekah. Suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil. Beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 24 Hijrah. Yang tu dia punya sedikit berita bagi Sa'id Al-Khudri untuk sesiapa yang belum ataupun yang kurang kenal. Kita tengok untuk tajuk ni seronok kita bincangkan maksud kemungkaran. Macam biasa untuk definisi kita ada dua kategori ataupun dua jenis. Yang pertama adalah segi bahasa dan yang kedua ialah dari segi istilah. Untuk kemungkaran ataupun mungkar dari segi bahasa ialah perbuatan ataupun perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Manakala dari segi istilah, mungkar bermaksud perbuatan ataupun perkataan yang tegak oleh syarak ataupun yang melanggar perintah Allah. Yang tu dari segi maksud ataupun definisi kemungkaran ataupun mungkar. Untuk dia punya mana ada untuk dari segi mungkar, dari segi hukum menangani kemungkaran, tersalah sikut ni. Hukum untuk menangani kemungkaran ataupun mencegah kemungkaran ialah wajib. Maksudnya, kalau anda kata kita ternampak sesuatu benda yang mungkar di hadapan kita kena tegur sama ada 3 cara tadi. Yang pertama ialah melalui tangan. Tangan ni maksudnya bukannya kita pergi jumpa tu, kau buat apa ni? Tampar dia. Bukan maksud macam tu. Tangan dia maksud kuasa ataupun tanggungjawab ataupun amanah yang dibolehkan untuk kita mencegah perbuatan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita ialah ketua kelas, nampak kawan kita buat benda maksiat, itu kena tegur. Ataupun sebagai contoh pengawas, ada dapat benda maksiat, kita kena tegur. Ataupun kita sebagai ketua kumpulan, maksudnya dari segi ketua kumpulan, tapi pada masa yang sama kita nampak sesuatu maksiat ataupun kemungkaran, kita kena tegur. Yang tu ialah tanggungjawab kita ataupun kuasa kita. Anda kata tak mampu nak menegur secara lisan ataupun cara kuasa yang diberikan, kita kena tegur dengan nasihat ataupun teguran. Cara yang kedua adalah dengan lidah ataupun lisan. Yang ketiga, ataupun tak mampu juga nak tegur. Tengok orang bermaksud dalam kelas kan. Contohlah, kita tak ada apa-apa jawatan. Kita bukan ketua kelas, kita bukan pengawas, kita bukan penolong ketua kelas, kita bukan PAS. Apa yang kita boleh buat ialah kita benci satu maksiat tu dengan hati. Yang tu ialah selemah-lemah iman. Yang kita pula suka, kita redha. Maksudnya kita anggap tu biasalah, tu redha, tak boleh. Biasalah cikgu budak-budak zaman sekarang kan. So tak boleh sebenarnya. Okay, semua teruskan. Saya nak tengok Ustazah ni dah masuk ke belum. InsyaAllah dah masuk macam ni. Ustazah dah masuk tak? Kalau ada nama-nama yang baru masuk tu, mungkin Ustazah lah tu. Setakat ni tak ada nama-nama yang unik lagi.
Tak apa, saya teruskan lagi. Sementara tunggu. So yang ni ialah isu-isu yang hangat sebenarnya. Tengok kes-kes, contoh kes yang kita sebagai murid sekolah yang biasa berlaku. Yang pertama, tengok gambar ni. Yang pertama ialah kes rempit. Yang ni biasa. Kalau SMK BK ni, bukan saya kata maksudnya berempit tu walaupun budak kita, tapi ada juga budak SMK BK yang join untuk mamak rempit. Sebenarnya kalau awak tengok sesuatu benda kalau nak buat, anda kata nak naik motor, tak salah. Tapi bila awak menunggang motor secara berbahaya, buat wheelie dan wekan dan sebagainya, tu ialah sebagai salah satu benda berbahaya. Yang pertama ialah pada diri sendiri dan yang kedua ialah kepada orang yang lalu lalang di jalan. Okay. Sebab tu dia kita kategorikan dia sebagai suatu benda yang mungkar. Maksudnya di pandang mata kita itu adalah salah. Kalau dari Islam pun salah sebenarnya. Dia membahayakan kita punya nyawa. Itu yang pertama, gejala yang pertama. Ada di sekolah kita, ada mamak rempit ni. Yang kedua, tengok gambar kat bawah ni. Ni ialah dia sedang mencuri. Tengok poket. Ni pun ada dalam sekolah kita, ada. Cuma untuk tahun lepas tak adalah kes. Cuma yang 2 tahun lepas berlaku. Kes kecurian. Kes biasa berlaku. Di sekolah ada, di luar pun ada. Yang ketiga lah penyalahgunaan dadah. Yang tiga, penyalahgunaan dadah. Yang ni biasa berlaku di kampung-kampung. Yang saya rasa agak terkejut bila saya sampai di SMK Bekapa. Saya kata, ada ke kes yang high profile? Saya namakan dia sebagai high profile. Sebab apa? Sebab dia, kita tak boleh dedahkan siapa yang buat perkara tersebut ataupun siapa yang terlibat dengan gejala dadah. Sebab kita kalau boleh tak nak sebarkan siapa yang terlibat dengan gejala dadah ataupun yang mengedar dadah. Di sekolah kita memang ada. Minta jauh, yang form tu saya minta jauh supaya awak bila saya bagi tahu benda ni, awak hati-hati. Okay, tu yang ketiga. So yang keempat, tengok kes budak remaja sakit jiwa semakin meningkat. Nanti tengok kes-kes ataupun kemungkaran yang sentiasa berlaku. Pertama adalah pengaruh internet, teknologi komunikasi, pembinaan sistem sokongan sosial. Yang ni dia punya punca. So bagaimana remaja zaman sekarang, dia agak terdedah dengan teknologi telekomunikasi ataupun internet, dan kebanyakan dia salah guna, yang tu akan beri masalah balik kepada sistem sekolah ataupun diri sendiri, utamanya untuk kalangan murid ataupun pelajar sekolah. So yang keempat, tengok ni, kebanyakan ni yang terlibatlah bangsa-bangsa yang kita namakan dia sebagai bangsa Melayu. Kalau ada Balkis dalam ni, saya minta maaf, saya bukan condemn bangsa Melayu, tak. So yang ni kebanyakan yang berlaku adalah bangsa Melayu lah. So bangsa Cina kalau kita tengok ada, tapi kurang. Contoh kalau bangsa Cina, kaum Cina ni lebih kepada terlibat dengan kes-kes gangsterism dan sebagainya yang tinggi lah. So dia tak adalah macam merempit ni jarang orang Cina. Kalau tengok lah. Kebanyakan ni adalah budak Melayu yang rasanya masa mereka terlalu banyak. Kalau budak Cina dia fikir bisnes. Itu budak Cina lah. Itu untuk kes yang umum. Termasuk kes yang agak spesifik. Ini spesifik tu yang perempuan. Sekejap saya tengok siapa yang ada dalam saya punya live. Tengok. Ramai perempuan rasanya kan. Dan benda ni saya dah sentuh. Tu Ain Hidayah tu. Ustazah tu. Selamat datang Ustazah Ustazah saya, nanti saya perkenal diri saya balik. Saya tengah, so nanti kalau ada masalah tolong beritahu lah. Saya tengah present untuk kita punya pelajaran hari ini, mencegah mungkar dicegah hidup berkat. Pelajaran yang ke-9, surat 52 sehingga 58 lah. Okay, tengok kes yang spesifik untuk maklumat Ustazah. Sebab tu bagi saya kalau terlepas, kalau tengoklah sesiapa yang tengok saya macam mana, sebab tu saya kata isu couple. So bila saya sebut isu couple ni dia agak sensitif. Tapi kita tengok dia punya statistik apakah kesan isu couple ni sendiri. Tengok yang pertama, nanti saya tunjukkan gambar. Ini hutang saya terlepas saya lunaskan hari ini.
Yang pertama tengok di segi rekod untuk anak tak sah taraf ataupun anak haram. Mungkin ada di sekolah kita ada, mungkin. Saya dah kata jangan bersalahkan dia pula sebab dia tak bersalah. Kalau kita tengok dia punya statistik daripada 2010 hingga 2015, seramai 23,047 orang anak tak sah taraf yang direkodkan. Maksudnya yang direkodkan ni maksudnya dia didaftarkan dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Tu yang pertama. Yang kedua, tengok dari segi statistik. Ni untuk daripada LPPKN dari segi untuk pembangunan wanita dan keluarga LPPKN. Tengok dia punya usia hamil berusia daripada 10 tahun sehingga 19 tahun. Anak luar nikah. Ni yang hamil 3,000, yang mana 3,980 orang daripada 13,000 ataupun 28.8% yang berusia 10 hingga 19 tahun. Maksudnya dia masih lagi bersekolah ataupun di peringkat universiti ataupun pra-universiti ataupun di kolej matrikulasi. Yang tu dia punya statistik yang mana kalau tengok Selangor berada di tempat yang ketiga selepas Sarawak, Sabah, dan Selangor adalah tempat yang ketiga dengan kes sebanyak 1,461 kes anak luar nikah. Ni untuk tahun ni bukan untuk tahun ni. Maksudnya ni untuk 1 tahun. Bukannya untuk 2 tahun, 3 tahun. Tak. Yang ni statistik. 5 tahun 23,000. So awak boleh bagi sendirilah. 25,000 bahagi dengan 5, lebih kurang 5,000 kes untuk 1 tahun. Bagi pula dengan hari. So nanti di statistik ni 16 pelajar sekolah hamil. 6 bayi luar nikah lahir dalam sejam. Sejam ada 6 bayi. Sejam 60 minit. 60 minit bahagi dengan 6. Kan? So kalau boleh, kalau kira matematik, seramai seorang bayi luar nikah dilahirkan selama 10 minit. Maksudnya 10 minit seorang lahir. Anak luar nikah. So sebab tu saya kata benda ni bukannya main-main, tapi banyak salah anggap sebenarnya. Kata cikgu sibuk lah apa dan semua kan. Sebenarnya saya nak cegah awak daripada awal, terutamanya yang perempuan. Ini bahaya sebab yang hamil, yang perempuan bukannya lelaki tak ada masalah. Dia kalau dikaitkan kes pun dia hanya dihantar ke penjara Juvana, itu saja. Yang perempuan ni nak tanggung malu dunia dan akhirat kalau dia tak bertaubat lah. Yang terusnya untuk kita tengok gambar. Masih lagi statistik. Tengok gambar ni berita. Buang bayi setiap 3 hari. Ini boleh tengok sendiri. Statistik remaja hamil daripada 2014 ni 4 tahun Remaja yang hamil jadi seramai 3,600 ni. Secara purata bermakna 10 kes sehari. Sehari maksudnya 10 anak luar nikah yang ataupun remaja yang hamil 10 kes sebanyak 1 hari. So agak ramai bagi saya lah. Kalau bagi awak biasalah cikgu, itulah salah konsep lah sebab kita nak cegah muka itu daripada berlaku sebenarnya. Tengok ini akhirnya apa yang berlaku saja dah kongsikan. Saya belum kongsikan lagi. Saya minta maaf lah kalau ada kata benda sensitif. Tengok yang saya nak bagi penjelasan untuk yang murid-murid kita yang form 2. Mungkin awak form 3, form 4, form 5, dia dah rasa lain dah. Okay, so tengok gambar yang pertama ni, bayi dalam tong sampah ni, bayi wallahualam meninggal ke, hidup lagi ke, wallahualam. Tapi tengok yang kedua ditinggalkan di atas plastik sahaja. Ni gambar. Ni gambar betul bukan berlakon. Ni gambar yang ketiga, yang mana ni ini dah meninggal rasanya, tapi biasanya kalau orang tu dia letakkan dekat tu sampah, biasa anjing datang kan. Anjing biasa dia bau darah, so dia akan macam cari-carikan dia punya anggota badan lah. So harapannya bila saya tunjukkan gambar ni, bukan saya kata nak bagi seram ke tak, tapi saya nak awak tahu yang ni lah akibat apabila puncanya lah berkapal. Akhirnya bila berkapal, akhirnya telanjang sebagainya,
Akhirnya apa yang berlaku, lahirnya anak tak sakaram ataupun kes sebuah bayi. Tengok yang gambar yang keempat ni, mayat bayi dalam pam tandas ni ni, dalam pam tandas, tangki tandas tu. Dimuat dalam tu. Ada lagi gambar-gambar yang awak boleh tengok sendiri dalam tandas, lubang tandas tu. Na'udzubillah lah So harapannya bila saya paparkan benda ni supaya kita tengok sama-sama, tengok ya Allah kata kesan budak ni kalau kita berada di tempat budak ni, saya rasa nak doakan tak mak bapak dia yang buat maksiat adalah buat maksiat satu terhadap Allah. Budak ni tak bersalah pun. Kan kalau kita tengok dia punya kes. So apakah punca dia tengok tengok kalau tengok lama-lama pula takut ada isu lah nanti. Okay, tengok apakah puncanya. Yang pertama ialah bahana seks bebas. Maksudnya bebas, awak lelaki dengan perempuan tu bebas. Dan yang kedua, apakah permulaan dia? Permulaan dia couple lah. Maksudnya sebab tu Allah berfirman, saya baca ni surah Al-Isra ayat yang ke-32 yang maksud, dan janganlah kamu dekati zina. Dekat pun tak boleh. Apatah lagi berzina. Maksudnya Allah dah larang awal-awal. Maksudnya Allah dah cegah kita daripada nak lakukan zina. Allah dah cegah, jangan kamu dekati zina. Kerana sesungguhnya dia perbuatan fahisyah, terkutuk dan buruk padanya ni. Okay? Sebab tu ada orang cakap couple biasa cikgu. Couple pun tak boleh sebenarnya. Kan? So anda kata, awak kata cikgu lah, biarlah cikgu dia couple. Sebab tu saya cukup pantang lah bila ada kes kan, yang terlepas untuk malam Murtazah, kes gambar-gambar yang upload di story IG story, saya tengok dah tak ada lah dekat saya punya IG, tak boleh tengok apa punya post, mungkin dah block ataupun mungkin takut. Tapi bila saya tengok gambar yang peluk antara lelaki dan perempuan, Masya Allah, yang kan kali pertama saya tengok kan, dan gambar-gambar yang agak sensitif lah, yang tu gambar yang tunjuk. Yang tak tunjuk, wallahualam, saya beranggapan supaya awak tak terlalu jauh, supaya boleh patah balik. Kalau tak, na'udzubillah lah, siapa nak bagi sokongan, wallahualam. Tu untuk kes yang saya tahulah. Kes yang saya tak tahu, yang tu PKM dengan petua yang lebih tahulah. Puncanya couple. Dan yang kedua, seks bebas. Yang ketiga, terlanjur lah, hamil luar nikah. Mana ni bahasa sekolah 21 pelajar, murid. Gugur janin, suku sifat. Ni dia punya bahanan. Tu syaitan. Anda kata berkapal, duduk-duduk. Tu syaitan ni mana? Tengok gambar ketiga ni. Syaitan banyak hasut. Bukan seekor, 3 ekor. So hukum. Apakah hukum untuk menangani kemungkaran ialah wajib. Macam saya berkata tadi. So hukum ni ialah wajib. Yang mana kita boleh buat 3 benda. Anda kata ni contoh. Kita ada kuasa. Kita sebagai ketua kelas, sebagai pengawas. Ataupun PRS. Maksudnya tengok kawan kita ni couple ni, contohlah PRS kat sekolah kan, contoh. Couple ni tak elok lah kan. Dan saya dah kongsikan dalam kelas macam mana yang betul, cara yang betul kalau lelaki tu sukakan awak lah. Tapi malangnya masih lagi ramai yang tak ambil manfaat apa yang saya sampaikan. So, maksudnya ada pengawas tegur dulu, kerana kata tak kawan kita kan. Sebab kita nak dia jadi baik, bukannya takut dia terjerumus ke arah yang lebih teruk. Tu yang pertama, gunakan kuasa. Yang kedua ialah lisan, macam tadi. Maksudnya ada kata kita bukan ketua kelas, tapi kita kawan-kawan biasa. So kita kena tegur dan nasihat. Ada kata tak boleh nak tegur juga, yang tu kena lapor kepada yang berkaitan lah. Ada kata kat sekolah, ada kata kawan awak sedang mencuri, so kita kena lapor kat guru disiplin. Ataupun tengok kawan kita sedang ni, maaf saya cakap dia kata kawan kita dalam kelas sedang bercium. So kita lapor cepat-cepat dekat PKM ataupun guru disiplin. Tu untuk lisan lah. So yang ketiga, dari segi hati, membenci dan menjauhi kemungkaran, berazam tidak melakukannya dan berdoa pelakunya diberikan hidayah untuk bertaubat. Ini ialah semalamah iman. So ini ialah hati. So sebab tu saya kata, anda kata awak redha, maksudnya hati awak pun lemah sebenarnya. Iman tu, kita berciri gunakan hati, yang tu ialah semalamah iman. Kalau kita redha, lagilah jauh kita punya iman. Maksudnya, tak apalah cikgu, couple je. Yang tu ialah
ayat-ayat orang yang redha dengan maksiat. Ini bagi saya tak. Okey, itu untuk cara ataupun hukum menangani kemungkaran. Tengok yang sebenarnya hikmah menangani kemungkaran. Tengok yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Maksudnya bila kita tegur kawan kita supaya kawan kita menjadi yang lebih baik. Tu, janganlah mencuri lagi, janganlah merempit, ni contohlah. Kenapa kau ambil dadah ni contoh Kenapa kau berkapal? Couple ni tak perlu sebenarnya. Nanti kita minta respon ustazah. Ustazah dah ada kan? Tu mungkin dia boleh kongsikan sedikit dia punya pengalaman lah. So yang tu yang pertama. Yang kedua ialah mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Yang ni untuk kepada diri. Yang kedua adalah kepada masyarakat, dia akan lebih harmoni kerana bersikap prihatin. Maksudnya, maaf saya cakap kalau anda kata kat sini ada parent maksudnya di sekitar kawasan Bukit Kapar, so apa yang saya perhatikan, masyarakatnya agak aku kawan-kawan, maksudnya ada yang sepakat macam PIBG kita bagus. Tapi kalau kes-kes yang macam anak dia tak pergi sekolah sebagainya, maksudnya pihak sekolah dengan ibu bapa, adik ibu bapa yang tak bagi sama pada kita. Maksudnya dia hubungan dekat situ dia agak kurang harmoni lah dalam masyarakat itu sendiri. Tu yang kedua lah. Yang ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keridaan Allah. So maksudnya saya bacakan kat sini kenapa aman. Tengok dia punya satu potong hadis. Saya bacakan terjemahan. Hadis ni daripada diriwayatkan diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi dan Abu Daud, yang maksud ni muka surat 56. Sesungguhnya apabila manusia melihat kemungkaran tetapi tidak mengubahnya dengan tangan, hampir-hampir Allah menurunkan azab kepada mereka. Maksudnya bukan sahaja Allah turunkan bala terhadap orang yang melakukan maksiat, tapi orang yang tak tegur tu sekali kena. Maksudnya semua orang kena lah, baik kena, jahat kena. Sebab tu sekolah kita ni agak hotspot. So harapannya bila kita cegah kemungkaran, kita cegah maksiat yang berlaku, harapannya Allah bagi perlindungan dekat sekitar kawasan sekolah kita tu sendiri supaya tak berlaku apa-apa yang tak diingini. Okey, tu yang seterusnya, hikmah menangani kemungkaran. Yang seterusnya, ini yang terakhir sini, ialah pengajaran hadis. Ini ada dalam muka surat 56 sama. Yang pertama ialah umat Islam perlu mencegah kemungkaran dengan kuasa. Ini kuasa macam tadilah, dengan tangan dan kemampuan yang ada, sama ada menguatkuasakan undang-undang ataupun peraturan. Ni contoh kalau awak sebagai pemimpin negara, yang ni awak kena kuatkuasakan undang-undang. Maksudnya kena buat undang-undang secara yang betul. Yang kedua ialah menangani kemungkaran secara lisan, tulisan ataupun beri nasihat ataupun teguran yang membina terhadap kawan kita yang melakukan kemungkaran tersebut. Dan yang ketiga ialah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Maksudnya yang ni selemah-lemah iman. Anda kata kita tengok maksiat tu, kita kecil, ya kawan yang buat maksiat tu besar kan. So maksudnya kita benci dengan dalam hati kita sahaja. Cukup, insyaAllah. Yang tu kita dah terlepas daripada azab ataupun sisaan yang akan diturunkan oleh Allah kepada orang yang buat maksiat tersebut. Tengok ada soalan tak Q&A? Ada soalan tak? Sebenarnya panas ni soalan ni. Tajuk ni panas tapi rasanya biasa je. Cikgu lag lagi ke? Tak. Lag ke? Lag ke tadi? Tadi lag. Dia nampak tak gambar bayi ni? Tak nampak cikgu. Allah, Aizah panjang lebar tadi. Tak nampak? Tak Saya nampak. Kes nampak dada lah je. awal. Cakaplah awal. Oi, saya panjang lebar terangkan. Sekejap. Yang itulah yang saya kata nak tunjuk-tunjuk itu kan dalam kelas. Tak berkesempatan, tu saya tunjukkan semasa kelas online supaya semua orang tengok gambar bayi. Tengok gambar bayi macam cerita tadi. Yang lebar dia. Pun tak nampak, cakaplah awal. Aduh. Ni nampak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak? Nampak kan? Nampak.
Tengok gambar bayi. Gambar. Ni gambar bayi, Siti. Sampai mana tadi? Gitu. Ni nampak? Tadi nampak yang ni? Ni Saya gambar kira bayi nampak. yang saya cerita Saya tu. nampak. Nampak? Gambar bayi yang saya cerita tu kan? Yang ni lah. Saya kata gambar bayi yang ada kepalanya tak ada. Wallahualam kepalanya ke mana. Nampak? Nampak kan? Ni gambar bayi sebelah kiri bawah tu kan? Ni gambar bayi tu. So yang atas ni gambar yang diletakkan dalam tong sampah. Wallahualam hidup tak hidup. Semua left ni tengok gambar je left. So yang ni ialah untuk kita punya pengajaran lah. Yang gambar sebelah atas kanan, so dia gambar bayi wallahualam ni hidup tak hidup. Harapannya hidup lah sebab nampak macam sempurna. Dan yang keempat bawah ni, mayat bayi dalam pam tandas yang tangki tu. So yang ni memang meninggal lah kot. Sebab dia mungkin ada orang report, mungkin dah bau busuk kan, bau bangkai. Kan, maksudnya dia orang buka dan tengok ada bayi dalam tu. Ini ialah kesan daripada macam saya beritahu tadi lah, kesan daripada yang puncanya lah couple, tapi bila akhirnya orang yang saya nak bagi tahu tu tak ada dalam ni, tak masuk. Sayang. Maksudnya yang lain tu sebagai peringatan lah. Ustazah ada Ustazah Mana Ustazah? Ustazah? Ada. Ustazah. Ini Ustazah kita. Nur Nailah. Ya saya. So ini Ustazah untuk makluman semua. Ustazah boleh share sikit Ustazah. Saya nak beritahu budak ni supaya sekolah ni untuk tempat kita menuntut ilmu sebenarnya. Maksudnya kalau nak bercinta ke apa ke, saya ada beritahu diorang ni sebenarnya, tapi wallahualam lah masuk tak masuk dalam kepala. So macam mana cara nak tahu lelaki tu betul-betul suka ataupun tak dekat kita. Dan ni tak sibuk nak berkapul. Ada Ustazah untuk makluman lah. So nanti bila boleh bersemuka, nanti terkejut pula. Ini couple dengan ini. Couple dengan ini. Saya pengalaman Ustazah dekat sekolah saya yang lama, dia tak se-open ataupun tak diwawarkan macam SMKBK ni. Kalau SMKBK kan, contoh Ustazah contoh saya ambil Alia Maisara. Ni contoh Alia. Alia Maisara, siapa Pak Warder? Dia Pak Warder siapa ni? Saya boleh tahu siap. Ataupun dekat status, dia punya status memang Alia Maisara. Dia punya Pak Warder, gambar Pak Warder. Macam-macam ada kat sini. Tapi kalau sekolah saya lama, walaupun ramai Cina, tak ada macam tu. Sebab tu saya kata agak terkejut bila saya datang sini. Ustazah boleh kongsikan sedikit untuk pengalaman lah. Ada tak yang berkaitan dengan isu-isu ataupun bab kita cegah kemungkaran, hidup berkat. Mungkar dicegah, hidup berkat. Ustazah boleh respon? Mana Ustazah ni? Ustazah, respon. Ke tak ada? Tak ada ke? Tak ada? Ni Ustazah ke lag? Ke dia yang lag? Ada soalan tak? Sebentar. Saya nampak kes dadah je. Kes dadah kat sekolah kita pun ada. Sebab tu form tu saya kata saya akan jaga awak insyaAllah. Supaya tak berlaku perkara-perkara yang agak besar. Macam dadah. Satu. Yang kedua, yang tadilah ada non nikah. Ni besar Dua. Tak nak walaupun awak kata cikgu suka hati aku lah kan. Suka hati aku. Tapi yang handle case ni pihak sekolah juga akhirnya nanti. Ada lagi soalan? Ada soalan? Cuba tanya soalan. Cikgu ada kawan saya ni. Ni. Cikgu ada kawan saya ni. Ni. Cuba cerita. Tak apa, kita 20 orang je ni walaupun record. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Sikit sangat awak ni. Kalau kelas bising je. Darwish, ada soalan Darwish?
Darwish ada tu. Tak ada. Alhamdulillah. Kau tengah buat apa, main game? Tak ada. Main PUBG je? Tak adalah. Tak ada. Jangan kau ada CCTV tu. Tak ada Tak. Baru habis. Baru habis PUBG. So yang ni untuk perempuan lah khususnya. Ada soalan tak? Sebab saya tunjuk yang tu hutang, tapi saya nak buat surat khas sebenarnya, tapi insyaAllah kalau kita bersemuka, saya akan jemput penceramah. Saya dah bincang dengan Puan Anita supaya kita jemput penceramah dan awak tengok realiti yang sebenar. Saya nak kongsi kat sini lelaki dan perempuan, tak boleh saya kena letak perempuan satu tempat, lelaki satu tempat, baru saya kata oh lelaki ni macam ni. Ataupun ustazah tu boleh bercerita lelaki ni macam ni sebenarnya. Dan yang perempuan harapannya tak berlaku kemungkaran macam yang saya paparkan tadi. Yang punca simple saja, apalah, ataupun nak tahu lebih lanjut awak kena beli buku statistik ataupun search dalam Google statistik anak tak sataraf. Saya percaya dekat sekolah kita memang ada. Dan bukan kita panggil dia anak haram, tak, dia tak bersalah pun. Kan? Sebab tu anak kata orang yang macam tu pun kita nak condemn dia bukan itu bukan dosa dia sebenarnya. Kan kita nak condemn dia, apa ni kan. Lepas tu dia pula tertekan. Dia pula purung, dia tak nak belajar, dia buat masalah disiplin. Ada macam ni. Sedangkan orang yang dilahirkan dengan mak bapak pun tak nak belajar, orang ni lagi lah. Kan? Ataupun mak dia bercerai, bapak dia bercerai, ada je. Pun tak nak belajar. So kalau boleh, orang-orang yang macam anak tak asal taraf ni, kan, bila saya semak dalam surat beranak dia, dia tak, bapak dia tak ada. Dia Muhammad bin Abdullah contoh. Kan? Bapak dia lain, nama lain. Ataupun dia tak berbinkan. Tak ada, bapak dia tiada maklumat. Ataupun mak dia lah tiada maklumat dalam dia punya surat beranak. Jangan kita persoalkan pula dia punya status. Ada soalan tak? Ustazah dah keluar Mana Ustazah tadi? Dah keluar? Ustazah dah keluar. So yang tu ialah Ustazah. So untuk maklumat semua, kelas 2A, B, C, D, E, F, G. So untuk kelas kita untuk hari Jumaat ni, insyaAllah yang tu ialah saya akan bagi tugasan yang terakhir. So minggu depan awak akan dapat ustazah yang baru yang tadi masuk tadi. Ustazah apa yang nama tadi? Lupa lah. Dia punya nama kita lah lebih kurang. Kan? So awak akan bersama dengan ustazah. InsyaAllah kalau dia buat live, saya akan masuk pantau dia awak punya respon dan sebagainya. Sebab saya kata awal-awal 36. Bagus, semangat. Tapi akhirnya merudum, saya dah jangkakan dah. Jangan risau. Yang 20 orang ni kan, insyaAllah akan turun lagi view. Kalau view K-pop ke, konsert ke, insyaAllah dia naik. Kan? Tak sampai 20 ni. 20 orang ni termasuk aku ni. So ada 19 orang saja, 3 kelas. Kalau bahagikan, satu kelas 6 orang, 7. Aku dapat 19 orang. Tapi tak apa, yang masa ni insyaAllah saya doakan supaya istiqamah. Supaya awak dapat ilmu yang saya bagi. Supaya awak tahu apa yang berlaku. Dan benda ni saya tak nak share dalam kelas sebenarnya sebab kita punya kekangan aksiden dan sebagainya. Saya hanya boleh tunjuk, saya hanya boleh paparkan di skrin sahaja. Supaya sebenarnya saya nak tunjuk semua, kalau boleh saya nak tunjukkan semua sebenarnya. Tapi ada kekangan, ada masa insyaAllah saya akan tunjuk balik untuk paparan tadi. Dan ada yang lagi teruk sebenarnya. Awak cari sendirilah anak luar nikah dan kes-kes pembuangan bayi, kes-kes dadah yang berlaku di sekolah, kes-kes mak rempit yang berlaku di depan sekolah. Sekolah kita pun dah ditangkap, disaman. Saya cerita sikit dia punya perkongsian hasil tahun lepas untuk bakar-bakar mak rempit lelaki kat sini kan. Lelaki dia pun ada dalam ni lelaki. Arif ke mak rempit ni. So untuk bakar-bakar mak rempit, dia kata bila budak tu disaman, budak tu bukan sekolah kita disaman di atas
tiga kesalahan besar lah. Ya, satu saman, kalau tak silap saya, satu saman RM60 kena bayar. Yang pertama dia side mirror tak ada, semi CC tak ada, itu yang pertama. Yang kedua ialah mengubah suai exhaust kalau tak silap saya lah. Dan yang ketiga apa benda tak pakai helmet. So 3. So dia secharge 60, 60, 60. So total satu hari di saman, Mak Rempit depan sekolah kita itu 180 sehari. Dia kena bayar saman, dan kalau tak bayar saman mungkin dikeluarkan waran tangkap untuk dibicarakan di mahkamah. So sebab tu saya kata tak perlulah. Anda kata naik motor boleh, tapi janganlah tak perlu rempit-rempit, tak perlulah nak modify, tak perlu. Saya kata bapak awak bagi motor walaupun sebenarnya salah. Walaupun sebenarnya salah undang-undang tu. Sebab awak kena ada lesen dulu baru boleh naik motor. Dia kata terpaksa darurat pakailah helmet untuk keselamatan. Walaupun dalam kawasan kampung lah So itu sahaja kot. Tak ada soalan ni, krik-krik sangat. Ada soalan? Saya bacakan nama lah. Ahmad Kasim, Aisyah, Alia Maisara, Dina Hafizan, Hakim Syamsul, Anis Hafisha. Hari ni tak ada kuis. Hari Jumaat saya beri kuis. Latif, Dawish Nazim, Arif, Ikmal, Nabila, Alia Maisara. Ni ada Ustazah. Ada nak kongsi apa-apa tak? Nur Nailah Najlah. Biasa? Kristina, Rezita, Rul, Sal Khalid, Sofia Khadijah, Zabdan. Ni Khairul Zabdan ni. Ustazah nak share apa-apa tak? Tak ada Ustazah Mana Ustazah ni dia macam tak buka mic lah. Tak apalah, mungkin Ustazah dia pemalu. So inilah saya punya pengajaran. Oh ada. Dia punya signal lag ke apa? Ini saya punya pengajaran Ustazah So cara saya memang macam ni daripada tahun lepas. So satu kelas saya akan buat live, satu kelas lagi saya akan bagi tugasan lah. Untuk yang tak berkesempatan dengan live, so ini saya akan upload dalam YouTube. Yang dah subscribe tu dia tahulah. Kalau yang belum lagi tu dia agak susah lah nak cari saya pun channel sebagainya kan. Dan benda ni di-record dan saya akan upload untuk yang tak berkesempatan YouTube live. Dan yang ni kita punya view Ustazah So jangan terkejut pula 20 orang 20 orang. So anda kata Ustazah buat pengajaran nanti mungkin tak ada respon, dia macam ni lah. Dia krik kan. Tapi dalam kelas insyaAllah diorang tak krik lah. Diorang semua mengeluarkan suara masing-masing dalam kelas. Kat sini sebab dia belajar ni, ada yang tengah makan kuaci, krup, hari tu ada bunyi. Ada sambil makan kuaci, ada yang sambil tidur, ada sambil main game. Ini macam-macam kita punya latar belakang, kita punya pelajar ataupun murid. Semasa saya buat live ni, tak percaya nanti cuba tanya personal. Saya tahu. Ada yang dekat luar, ada yang dalam kereta, ada tengah berkebun, semua ada. Kan? Ustazah tak ada respon tak ada apa-apa so saya rasa jangan takut ni, dia punya review dia macam ni lah lebih kurang. Tapi kalau form 1 yang ni saya nak bakar sikit yang ada dalam ni kan. Kalau 1E, 1F, 1G itu wallahualam. Tapi kalau 1A, 1B, 1C, 1D kan, kalau 4 kelas ni kita buat live, insyaAllah view dia 80 lebih ataupun paling sikit lah 70 lebih dan ke atas. 4 kelas. Kalau yang ni saya pujilah yang masuk ni, bagus, masuk ni komitmen. Okay, macam biasa kita kalau tak ada apa-apa soalan, saya tunjukkan saya punya yang terakhir. Ini tadi soalan, tak ada soalan kan? So saya akan bagikan tugasan. So yang ni bila ini buat dalam buku nota boleh nampak? Lag beritahu. Aduh. Tak lag kan? Ini tugasan. So tugasan dia, apakah maksud mungkas? Tadi saya dah beritahu dalam buku teks pun ada. Tak ada buku teks. Ini pun awak boleh guna buku teks digital. Ada kata tak ada juga, insyaAllah saya akan scan, saya akan bagi dalam bentuk gambar. 2 contoh pemekaran yang biasa berlaku di sekolah, itu pun saya dah tunjuk.
hukum pun saya dah beritahu. Jelaskan cara menangani kemungkaran dalam hadis pun saya dah beritahu ada 3 cara tadi. Okey, itu sahaja kot kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, itu saja daripada saya. Jap. Saya tetap sharing jap. So apa yang baik tu datang daripada Allah, apa yang kurang tu datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf dia kata terkasar bahasa, terlajak bicara, tersalah kata, terlajak bicara sepanjang saya mengadakan PDPC online. Dan untuk ini yang kali terakhir sebenarnya saya buat live bersama sebagai tenaga guru yang mengajar kelas ni. So insya-Allah minggu depan Ustazah nama tadi Ustazah apa Nak panggil apa Panggil Naila. Ustazah Naila. Ustazah Naila, insya-Allah Ustazah Naila akan ambil alih bermula minggu depan. So terpulang dekat dia, saya punya dual hari Isnin dengan hari Jumaat. Kita punya kelas dua hari insya-Allah. Mana-mana yang saya boleh bantu, saya akan bantu. Untuk ni saya pulangkan dekat Ustazah balik sama ada nak buat hari Isnin ataupun hari Jumaat. Kita punya kelas live. Satu lagi ataupun Ustazah nak buat dua-dua sekali pun tak ada masalah, tapi saya takut budak je tak masuk. So lebih saya prefer satu hari satu meet. Satu hari lagi yang lain kita buat tugasan ataupun quiz lah. Ini untuk maklumat Ustazah. Dan saya ucapkan selamat berjaya untuk yang ada dalam ni. Dan jangan lupa yang tugasan tadi yang boleh buat sekarang, yang ada masa lagi boleh buat sekarang ataupun buat malam nanti. Buat dalam buku nota. Dan kalau tak sempat buat juga hari ni, saya bagi tempoh sehingga hari Jumaat minggu ni dah siap semua. Yang tu awak kena hantar tugasan dekat saya. Saya akan masukkan dalam scoreboard, saya punya scoreboard untuk orang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, saya ambil 5 orang hari tu saya ada buat quiz. So saya masukkan dalam scoreboard untuk 5 orang yang pertama yang dah siap boleh hantar kat saya terus. Dia punya sekali yang jawapan saya tanda, saya akan bagi terus dekat awak. Pulangkan terus dekat melalui WhatsApp ataupun dalam kelas. Ini PM saya untuk yang dah siap boleh PM saya. InsyaAllah itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.